yang kelak dia dapat 200. Jadi kita buat ibadat sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi bashir wa la tunaffir, Rabbi tammim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia barisan kepimpinan Surau Al-Husna, para pegawai surau yang tuan-tuan imam Bilal dan Siak, staf kepimpinan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat menyelesaikan solat tarawih pada malam yang ke-7, betul ya? Ramadan, dan kita harapkan insya-Allah dah masuk tarawih yang ke-7 atau malam yang ke-7 akan diberikan ganjaran yang sebaiknya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mendirikan Ramadan, iqamatul Ramadan, dan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan insya-Allah Imam An-Nawawi telah menjelaskan al-muradu bi qama Ramadan, yaitu yang dimaksudkan dengan qama Ramadan ialah salat at-tarawih. Imam Syafi'i ulama yang hebat, ataupun Imam Nawawi ulama yang hebat dalam mazhab Syafi'i, telah menterjemahkan kalimah qama berkaitan dengan salat. Sebab niyabatan anisiyam fin nahar, replacement kepada puasa di siang hari ialah salat tarawih 21 rakaat ataupun apa kita buat malam ni 8 rakaat. Yang penting iqamatu salatit tarawih, mendirikan salat tarawih. Bermakna di sini kalau sesiapa yang berani meninggalkan solat tarawih, bermakna dia tidak menghidupkan malam Ramadan. Puasanya hanya sebagai asas sahaja bulan Ramadan, tinggalkan lapar dan dahaga, tapi contents or ingredient of Ramadan itu tidak diambil oleh mereka. Jadi saya ulang balik, salat tarawih niyabatan 'anis siyam atau 'anis saum fin nahar merupakan replacement, pengganti kepada puasa di siang hari. Malam tidak dibenarkan berpuasa. Walaupun ada golongan-golongan kufar musyrikin dia berpuasa pada malam hari dan dia makan pada siang hari. Itu antara yang kita lihat penekanan. Sebab solat tarawih ni berjemaah
telah ditekankan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kala zaman junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi buat ikut masing-masing, yang mana buat 8, yang mana buat 10, yang mana buat 12. Dia tak timbul isu 8 dan 23. 10 pun boleh, 12 pun boleh, 14 pun boleh. Dan insya-Allah ditamatkan dengan witir. Dan barang siapa yang salat tarawih hatta yansarifal imamu, barang siapa salat tarawih sehingga beredarnya imam, iaitu sembahyang berjemaah solat witir, bukan buat masing-masing, maka dia mendapat pahala qiyamul lail, mendirikan solat malam. Jadi solat tarawih iqamatu Ramadan, mendirikan Ramadan. Kemudian solat witir pula bersama dengan imam, maka dia akan mendapat pahala qiyamul lail. Ini sebagai renungan malam ni, malam yang ke-7. Kadang-kadang kita ni buat amal ibadat rasa macam pandai sangat, tetapi bodoh, jahil. Bab solat ni kita jarang belajar. Kelemahan kita, kebanyakan orang awam, mungkin saya termasuk sekali, kelemahan kita semayang ni kata orang kata ikut dan. Orang angkat takbir angkat, orang tak angkat tak angkat. Lepas tu semayang kita angkat takbir pun kadang-kadang berbeza-beza. Kali tengok muka Imam Syafi'i semayang macam Hanafi. Sebab dia panggil ilmu yang tidak dituntut. Bab fiqh solat. Fiqh solat ni kita jarang belajar. Yang bertaubat pun dia tak belajar. Artis yang duduk haru biru dan pentas, bila dia hijrah pun dia tak belajar bab solat. Semayang ikut dan. Ya, kalau ikut mazhab kita semayang letak tangan masa qiyam di mana. Tapi cara letak kita macam mazhab lain. Angkat takbir jari ke mana, kerana tak belajar. Bila tak belajar ni, sudah tentulah kita panggil golongan orang yang seronok dengan ibadat dia tanpa ilmu. Amatlah rugi. Suatu hari Nabi pernah bersabda, ada orang semayang 60 tahun, la tuqbal salatuhu, tak diterima semayang dia. Nabi kata dua benda yang menyebabkan dia salat 60 tahun tak diterima. Nabi sebut dalam hadis itu, la'alla. Moga-moga kesilapan dia ialah, contoh hadis yang berlaku, kata Nabi, rokoknya cantik, sujudnya tidak baik. Kadang-kadang rokok tak cantik, sujud baik. Dua posisi ni yang menyebabkan kita tak diterima salat selama 60 tahun. Itu pun kalau sempat 60 tahun. Sekarang 45 tahun macam-macam penyakit mari. Belum tentu 60 tahun. Sebab kerana ulama bincang bahasanya adamul ilmi, kerana ketiadaan ilmu. Sama apa solat sekalipun. Berapa ramai orang berani, orang tak solat, tak ambil peluang solat sunat duha pada bulan Ramadan. Tapi sebenarnya bukan waktu Ramadan. Kalau boleh tak Ramadan. Tapi why? Kenapa tak mengambil, tak meraih Allah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sebagai value added, sebagai top up, sebagai aksesori untuk mempercantik, memperindahkan kenderaan tubuh badan kita. Kenderaan kita naik itu kita beli sketing, kita buh itu ini. Tapi kenderaan yang kita ini, kita tak sketingkan, kita tidak exhaustkan bagi elok, bunyi sedap sikit. Kita tak tambah lagi kosa kuda dan sebagainya. Bunyi dia pun senyap sangat, tak best, orang tak dengar kereta kita baru beli. So kenapa tak boleh buat macam tu? Kalaulah kenderaan yang kita sebut kereta dan sebagainya, kita boleh make up and modify dan sebagainya. Kenapa kita tak modify Ramadan kita? Bukan Ramadan itu berbentuk puasa semata-mata. Sebab itulah, kalau kita mendengar, sebut tadi dataran Putrajaya saya sebut tadi. Saya ni letih sikit, minta maaf lah. Saya tak mandi lagi petang tadi ni. Ini bukan ingat peluk-peluk pula bau nanti. Ya, sebab saya daripada Lostang tadi, tengok cucu saya baru dapat cucu yang ketiga. Lelaki, cuma tadi masuk ke pusat bersalin balik sebab jaundice ataupun kuning. Kuning masuk balik dalam tabung tu. Jadi nak tengok tak boleh, saya pun balik. Isteri saya naik kereta, saya tak sempat, saya naik kereta takut jam di Penang, di Terowong dan sebagainya. Saya naik flight sampai sini, ambil apa nama saya dekat ERL Putrajaya tadi tu, naik ber airport.
dan rasa tulang selangkau dan rasa lenguh sangat-sangat lah. Jadi insya-Allah saya sembang macam bebel lah, bukan ceramah. Siapa tak tahan balik je lah. Ustaz ni ceramah ke bebel ni? Saya bebel lah. Bukan, jangan tuan-tuan bebel pula. Saya bebel, tuan-tuan bebel. Ya, kadang-kadang orang kita ni tegur sikit dia cepat koyak. Saya pun tak tahu zaman sekarang kenapa mudah koyak. Tegur sikit je koyak. Tegur sikit koyak. Ini susah juga, geng-geng koyak ni masalah. Kalau ada kat sini tu, tak payah dengar lah, balik je lah. Kan, Ustaz ni bebel ke apa, kita bebel pula kan. So, kita banyak orang kata apa, tidak mengambil peluang untuk meraih tentang pada Ramadan itu sendiri. Orang berani tinggal tarawih dengan sengaja. Kita semayang, Alhamdulillah, baik, baguslah. Kemudian pula, kenapa tak ambil peluang solat sunat duha? Ibu-ibu di belakang yang tak bekerja, laki sibuk kerja, bini kat rumah buat menatang apa? Takkan bertekad darah siang hari, takkan ada period bertekad darah dah pagi petang kan? Jadi mana buat apa? Buatlah mana, buat mana betul. Ni contoh dia, ni bebel ni, bukan ceramah ni. Bebelan Ustaz Bollywood, tulis tu lain kali. So nak beritahu kalau ibu-ibu orang perempuan duduk di rumah dan dia tak period, dia tidak ada haid atau keuzuran ataupun ABC, Allah bagi cuti kat dia, apa salah semayang solat duha? Solat sunat duha ni kalau semayang 2 rakaat dia tak perlu zikir, tak perlu tasbih, tak perlu tahmid, tak perlu tahlil, tak perlu takbir. Hanya Nabi kata 2 rakaat sudah mewakili tasbih, takbir, tahlil dan sebagainya. Dalam hadis sebut, mana kaifiat dia besar. Siapa buat 2 salam dapat membebaskan, gitulah keadaan. Kaifiat adapun kita punya the priority of solat sunat duha. Yang kebanyakan kita ni mungkin terlepas pandang. Buatlah bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita kat pejabat, takkan tak ada surau. Ni kawasan yang paling indah syurga Malaysia, Putrajaya. Cyberjaya, bangunan besar-besar. Kalau tengok belejuh tu lah drone, yang keluar tu macam anai. Kecil je manusia, bangunan besar gila. Kan, takkan tak ada surau, terserembung lah. Apa salahnya? Bukan makan pun. Mana ada orang kata apa, makan kudapan ke pukul 10, tak ada. Buat itulah guna kesempatan buat. Kenapa itu aksesori? Terai tengok bulan Ramadan. InsyaAllah sebab Nabi Allah dah janji dah. Jadi orang yang terbaik, orang bertakwa pada Allah. Dengan syarat kita ambil peluang dan sebagainya. Gerak, kecap peluang tu bergelak. Bulan lain payah nak buat. Sibuk nak makan, sibuk nak itu, sibuk nak ini. Dan bulan ni insyaAllah buat tengok. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8, buatlah sampai 12 rakaat pun tak apa. Tak rugi. Yang kedua pula, tujuan solat sunat duha tu bukan minta rezeki semata-mata. Yang salah faham. Yang kita dengar doa-doa tu bukan salah, boleh. Tapi selalunya yang solat sunat duha tu semua bermakna solat sunat taubat. Solat tahajud tu solat taubat. Solat duha tu solat taubat. Maksud dia, selepas atau selesai Nabi solat sunat duha, Aisyah beritahu kat kita yang Nabi zikir 100 kali. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu zikir Nabi. Nabi tak sibuk minta rezeki. Nabi tak sibuk minta rezeki. Nabi tak sibuk minta naikkan pangkat jawatan, tak. Tapi Nabi sibuk dalam keadaan Nabi maksum yang lalu dan akan datang. Diampunkan dosa, tapi Nabi tetap doa Allahumma gfirli dhanbi wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ya Allah, terimalah taubat aku. Semua Engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Dalam matan yang lain sebut innaka antat tawwabul ghafur. Apabila Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa benda yang perlu aku sebut dan aku doakan kalau aku bertemu Malam Al-Qadar? Nabi kata apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang sampai matla'il fajri. Awak Nabi tak suruh Aisyah hang kahwin dengan aku dah lama tapi harap tak dapat zuriat apa pun. Tapi Nabi Aisyah ni, siapa berani kata Aisyah ni buat dosa besar? Fitnah adalah puak-puak jahat ni, puak-puak khawarij, puak syiah laknatullah ni. Siapa berani kata Aisyah buat dosa? Kita nak tuduh Aisyah buat dosa kecil pun tak berani. Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminat. Tapi why Nabi suruh Aisyah doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni? Itu matan yang sahih.
Nak tambah-tambahlah, tak masalah. Hadis dia ialah itu je. Tak ada karim-karim, tak ada. Nak sama dosa. Tak. Matan dia macam tu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pemaaf, sukakan kemaafan, oleh itu maafkanlah diriku ini. Itu kalau nak berlagu. Tapi tengah malam ni buat macam tu. Orang kata gila ke bini orang sebelah tu. Duk karaoke tengah malam. Doa hatta matla'il fajr. Salam sejahtera hatta matla'il fajr, sampai fajar. Buat apa? Minta ampun. Bukan minta nak pangkat, bukan minta rezeki. Salah tu, Ustaz cakap salah. Tak. Macam mana rezeki nak mari elok? Perangai jahat, dosa banyak. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kita ni jahat, kita tak ada nak terima kebenaran sebab dosa banyak sangat melekat ke hati kita ni. Kalau Nabi every day around 70 to 100 times a day istighfar. Once upon a time, cakap umti sikit terajaya setengah jam kan. Saya ceramah letih, bebel. Datang seorang sahabat, jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa untuk kebaikanku di dunia ini. Nabi ajar, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Baca juga. Tomorrow, datang balik. For second time, tomorrow. Ya Rasulullah, bla bla bla. Baca. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Ya Allah, maafkan aku. Maafkan aku. Sahabat Nabi bang. Kita sahabat, nama Nabi je. Lu sahabat Nabi. Kita sahabat Muhammad, nama Nabi je. Apa maksud dia? Waktu Ramadan, kita pernah dengar tak hadis ni? Ini saya nampak tangan member. Ini dah tak rupa nak sunnah pula. Tangga memang Nabi 3 tangga. Kita mungkin tak cukup modal kot ni, tak ada tangga. Tak, usnuzan. Mungkin modal tak cukup. Pak tangga mahal 1,000 satu. Bila Nabi naik tangga yang pertama, Nabi sebut amin. Naik tangga kedua, Nabi sebut amin. Naik tangga ketiga, Nabi sebut amin sekali lagi. Menyebabkan sahabat-sahabat terkejut dengan amin Nabi. Oh yeah. Seusai sembahyang, mereka bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, apa yang telah berlaku di atas mimbar tadi? Amin kedengaran, doa tak kami dengari. Adakah turun wahyu dari ilahi? Nabi kata, no. Nabi daripada qala li Jibrilun raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lahu. Amin. Celakalah umatmu wahai Muhammad. Ramadan datang kepada mereka dan Ramadan berlalu daripada mereka, tapi mereka tidak diampunkan dosa oleh Allah. Pelik hadis ni. Ramadan datang dan berlalu tapi tak terampun dosa. Nabi kata, amin, aku terima celaka ni, aku terima malang. Nabi amin. Kita cari kenapa disebut sebagai
Ramadan datang dan berlalu. Sebab apa? Sebab kita tak boleh buat something different between Ramadan dengan bukan Ramadan. Mulut macam tu juga kata orang. Perangai dendam orang tak habis-habis. Asal bercakap je, dendam. Asal bercakap je, dendam je. Nampak dah? Saya ulang, lagi begitu. Tak boleh berulang lagi. Asal cakap je geram kat orang. Ini. Semua tak penting, semua tak penting. Dia rasa masalah. Tak berubah juga. Mata dia tetap tak jaga. Pukul 7 petang, drama, TV tu 3, tetap tengok macam biasa. Potong timun, nak makan laksa. Hari tu potong depan TV. Pukul 7, tengok drama. Saya pelik lah. I'm very pelik. Make something different lah. Tutuplah TV tu. Saya tengok. Sebab, from 7 o'clock evening to 7:26, Terjadi 26. Waktu dia panggil mustajabud doa. Waktu diterima doa. Especially 5 minutes or 10 minutes after buka puasa. Tapi kita abah. Saya tuan-tuan. Demi Allah tuan-tuan. Demi Allah wallahi. Tuan-tuan jawab dalam hati tuan masing-masing. Hari ini hari ke-6 kita puasa. Demi Allah. Berapa ramai di kalangan suami-suami yang berani berdoa depan anak-anak dia waktu buka puasa. Tolong kat tangan anda sendiri. Yang isteri sibuk lagi nak goreng lagi, sebab tak sedar beli kat Dataran Berjaya je nak goreng lagi. Nak panas dekat microwave lagi, beli popiah kat Dataran Berjaya je, bukan dibuat sendiri pun. Sibuk sampai mendekat. Allah, you rugi tuan-tuan. Aslin kau rugi Aslin. Kau sanggup menadah mata kau tengok benda TV yang tidak berfaedah di bulan puasa. Ada faedah drama tu. Tak ada faedah. Cerita ulang-ulang cinta rampas bini orang, bini saudara orang. Itu kerja dia. CEO khianat, makan rasuah. Itulah kerja tak macam ni. Drama dia. Tak ada benda lain. Tak ada manfaat langsung. Habis dengki bergaduh. Waktu gini mak mentor bergaduh. Itulah keadaan dia. Yang bodohnya, kita menguat ayun. Bulan puasa tak ada buat different langsung. Yang ni kita kata dia, tak kerti ke nak ambil manfaat, buat manfaat. 10 minit nak buka puasa, mama duduk. Darling, B, kan nama B, suaminya apa? Bininya B, dia ba. Ba, duduk baik B. Darling, anak dia, ni, babi, meh duduk makan. Panggil pelik-pelik lung. Panggil ling sudahlah. Babi. Bibi. Ya kan? Abi, baik ba, duduk. Ya Allah, andai kau terima puasa kami hari ini. Ini adik-adik anak-anak dengar elok. Tasya, father heart. Sentuh hati ayah. Ayah. Kita doa. Mama, switch off TV. Pegang remote. Ish, mama. Ustaz tu cakap malam tadi mama. Sebab start drama tu pukul 7 besok. Hari satu hari cuti. Mama. Yalah. Kalau lah bapak, mak tak baca doa, adik baca doa. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa kedua ibu dan ayahku. Berikanlah hidayat kepada mamaku agar tak selalu tengok drama itu. Ke budak tu. Kau buat adik. Gelak buat buat. Faham? Mama, ustaz tu cakap doa 5 minit or 10 minit before buka puasa. Mama doa duduk. Ayo, come on. Duduk. Ayah dia doa. Tapi ayah ni sombonglah. Bangsa Melayu yang bodoh doa bahasa Melayu. Kasang cakap lain, minta maaf dengan izin. Saya cabar ayah. Besok kau cabar ayah kau. Kau cabar atuk kau. Atuk angguk, geleng. Islam bulan. Doa. Apa doa? Allahumma itu doa makan ya, doa untuk kebaikan. Doa. Ayah kata baca ya Allah. Lepas tu dia tak tahu apa, dia kata ya Allah, aku ni
doa atau nak pandai. Tapi kerana anak aku ni alim lebih daripada aku, jadi doa macam biasalah. Doa macam semalam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Malaikat nak tulis tu, dah habis tu. Orang ajar bajingan gitu. Nak doa bahasa Melayu, orang Melayu tak kerti. Pelik lah kak? Bukan payah kak. Ya Allah. Kak baca doa. Suami dengar pula. Ya Allah, berikanlah kesihatan buat suamiku yang ku cintai. Anak amin. Ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang soleh. Amin. Simple je. Ya Allah, sandarkan puasa kita dengan berdoa tadi. Andai engkau terima puasa kami hari ini, ampunkanlah ibu dan ayah kami, lapangkanlah kubur mereka, kurniakanlah rahmat darimu ke atas mereka, ayah dan ibuku. Doa. Baca, saya buat lagu sikit lah. Datang baca biasa, ya Allah, kalau engkau terima puasa kami ni, Allah, mak ayah kami dah meninggal dah. Pak mentua kami, mak mentua kami dah meninggal dah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Kalau kau terima, sebut kalau kau terima puasa kami. Kalau kau terima sedekah kami. Kalau kau terima solat tarawih kami tadi. Doa. Jangan dah doa. Doa bukan boleh jemaah. Buat masing-masing kan? Kita ada masalah masing-masing tak? Masalah kita tak sama. Betul tak? Dia doa, ada ustaz di depan dia buat doa. Ya Allah, andai ada di kalangan kami mereka yang sakit, engkau sembuhkanlah. Ya Allah, andai ada di kalangan kami yang ada masalah, engkau rungkaikanlah. Ya Allah, andai ada di kalangan kami susah, engkau senangkanlah mereka. Amin. Doa. Boleh doa tu? Tapi kita tak nak reka. Sebab apa? Kita tak dididik dengan doa banyak. Batu orang Palestin sampai sekarang mati melantak habis ya. Syahid. Bila mati dia kata apa? Bukan innalillah, alhamdulillah. Pasal apa? Sebab syahid. Seorang sahabat saya pergi ziarah 2019. Doktor pergi cek anak dia tu mati 3 orang. Pergi ziarah lah kononnya tanah NGO. Pergi jumpa ayah dia. Dia kata, takziah lah. Ini. Thank you. But for me, alhamdulillah. If kalau saya ada anak laki-laki, saya akan wakafkan untuk mati. Kau bayangkan bapak-bapak sekarang cakap itu. Oh, tak cakap. Kalau saya ada anak lelaki lagi, akan kupastikan, akan kuwakafkan mereka untuk kematian. Kau tidak berani. Yang itu yang bangang. Ni, kita doa macam-macam lah. Ya mudilal kitab, ya mudiriyas sahab. Sampai Allah macam tu juga. Adakah doa kita tak makbul? Kepala otak hang cakap kat dia. Bumi Syam itu bumi yang akan berlaku syuhada sampai kiamat. Belajarlah di Nabi. Sampai peringkat nanti orang Yahudi pakak lari sembunyi belakang batu dan pokok. Sampai pokok batu cakap, ya muslimun, wahai orang Islam, ta'al warai Yahudiyun. Mai sini belakang kuda Yahudi ni. Dia tembak bunuh Yahudi itu. Sampai macam tu. Lepas tu mereka dengar hadis, mereka tak boleh berhenti perang. Tapi Allah ni tak boleh buat apa? Siapa penapi masjid di Al-Aqsa? Depan tu, hak masjid, hak saya tu masjid dia tu. Kita lihat apa dia? Dia tebuk macam-macam lubang, tapi tak sampai lubang tu. Dia wall cry, kat kiblat tu dia hantuk kepala. Duduk teriak hantuk kepala. Saya tengok, saya lalu sebelah. Saya pakai biasa, tak pakai jubah serban janggung. Igal pun, lari dia pun. Saya pakai topi cap, saya pakai t-shirt, saya pakai apa namanya, slot shoot, saya berjalan. Tengok semua.
Tapi belakang semua San Francisco, California, rumah-rumah kebajikan untuk dia orang. Kita nak suruh boykot barang, Allah, payahlah. Walaupun US token kita nama Allah. Jahat tak jahat rupa ni. Tadi terbit kilang dia dekat mana dah? Kilang dekat Malaysia rupanya, bukan kilang dari China. Tapi China punya lah syarikat tu. Kita tak apalah boykot dia bukan ni sangat, dia pun silap kot. Buat dah. Oh kita backup. Kita nak cari golongan Al-Mu'tasim Billah tu yang memang cengih garang tu. Bila perempuan muslimah yang cantik tersadung dekat wayar ada apa nama paku, terselok baju dia, nampak keputihan kegebuan dia. Orang situ Nasrani agak gelak dengan ini berlaku di kawasan jajahan Turki waktu itu. Lalu dia panggil, wahai Mu'tasim, wahai Mu'tasim. Betul Mu'tasim ni di belah Baghdad ni hebat kuat. Masa Al-Mu'tasim tu dia duduk minum petang pegawai dia, si tuan, ada satu panggilan untuk tuan. Cakap macam drama lah bunyi tu. Ya, ada apa tu? Sebenarnya tuan, orang datang mengadu kan. Dia berhenti minum. Kerahkan bala tentera seramai mungkin. Kita menyerang negara tersebut. Dia tak ada, kita lihat bagaimana ya caranya untuk kita. Muntah aku dengar. Bayangkan dia susun tu, tentera dia sampai berpuluh ribu. Dikatakan 5 bulan, hampir puluh ribu tentera-tentera Nasrani dibunuh. Dan negara itu dijajah oleh Al-Mu'tasim. Pasal apa? Perempuan seorang. Hebat kan? Itu kualiti lah. Kita ni Allah, ketagih lah kopi dia. Nak buat minum sesembunyi. Nak minum depan tak berani. Apa? True drive. Menyamar pakai mask. Relax lah bro. Nak scan kan ada. Kopi gantang ada. Kopi gantung kali. Kenapa tak rasa seronok megah sangat minum dengan dia? Apa jadi bila orang boykot? Merayu dia orang tua tu. Ni contoh lah. Kita benda-benda yang rasa boleh tinggal, ada benda yang lebih baik, kita tidak nak buat. Sebab apa? Sebab jiwa manusia itu sebenarnya. Delta Pagalhain disebut. Ya, hati ni ada masalah. Ini contoh. Sebab tu hati bila ada masalah ni, bulan Ramadan dia puasa, tapi semayang tidak. Ada tak agak? Ada tak? Halo, ada ke? Semayang, buka puasa ramai, Imam Maghrib ada dosa. Pasal apa agak? Jiwa. Ini yang Nabi kata, Ramadan mari dan berlalu tapi tak terhapus dosa. Dia puasa, tapi dia tetap pakaian macam biasa. Dia tak mencerminkan ini Ramadan. Ada artis bagus dia kata apa? Bila reporter datang, tak show ke? Disebabkan kita ni bulan Ramadan, so sebagai menghormati Ramadan Al-Mubarak, kita tak buat show. Kami pakat-pakat sama kami untuk buat jualan amal kuih muih. Perminat kami, jangan lupa ya, buat gitu. Datanglah ke dekat Bukit Antarabangsa, di depan Maybank, kami berniaga gaya artis. Beli 5 kuih ke atas, dapat signature percuma. Penuh bang. Dia tak menyanyi ya. Buat apa? Ramadan bang. Artis pun tak bodoh macam kita. Pelawak-pelawak mana ada rakam macam ni? Segan. Fi umur salafi belah. Salafus salaf ni, kalau tengok sembahyang tarawih, tengok buka puasa, puasa sunat pun tak jadi. Tadi dataran tu, penuh dataran tu. Cuma hujan kan amak ni berlari selerak. Masa buka puasa tu hujan turun. Tapi ramai, kenapa? Bulan lewat tak ni buatnya. Kami seronok. Seronok. Tuhan bagi rahmat. Rasa seronok sama anak-anak. Kita lain, saya ada anak 7 orang. Yang bosan kita 3. Dia nak makan apa? Bah,
Duit sikit apa? RM20. Minta 20. Beli apa? Beli karipak. Karipak berapa RM20? Dia bohong. Bukan beli karipak, dia beli matang apa polipak. Ada bunyi apa polipak ni karipak juga. Polipak, apa hempap, semua dia beli. Tengok mata tu. Lepas tu dia kata kat mak dia, kat umi dia, kenapa beli banyak-banyak ni? Abah suka ni, ni abah suka. Aku juga kena. Dan aku mana ada kat rumah pun. Nampak? Tapi dia kita pun murah hati bagi duit kat dia. Bulan lah rasa payah nak bagi RM20 pergi makan tu. Walaupun duit banyak mana sekali pun. Di sekolah RM5 ya. Saya balik nak buka puasa RM20, RM15, RM10 tu lekeh sangat lah. Tengok orang lah. Budak. 3 tingkatan 3. Dia seronok. Dia demand. Ini sekian. Sehari RM10. Dia kata sehari RM10 tu masa darjah 6 ke bawah. Kita kata siapa puasa sehari RM10. Itu sebelum 12 tahun ke bawah. Ni dah 15 tahun dah balik dah. Sorang dah. Muka pun berbulu dah. Dia kata lah. Takat seorang dengan tak boleh kata dia. Anak kita pun bagi. Seronok. Dia nak baju Melayu. Kita bagi baju Melayu. Tak cukup 1, 2. Nak lebih 2 pun pelempang nak 3. Aku pun 1 je. Nampak? Nak beritahu apa dia? Kita jadi pemurah. Seronok. Kalau kita rasa lapang hati anak-anak minta kita makan, nak beli apa, nak minum apa, nak pakai apa, nak baju berapa, kita boleh buat. Pemurahnya Allah mengatasi pemurah manusia. Yang penting jangan kita letakkan peluang. Buatlah terbaik insya-Allah. Semoga kita dapat kebaikan daripada Allah. Jangan tinggal sahur. Sahur bangun tak? Sahur. Bangun sahur tak? Bocah cilik. Sahur bangun tak? Sahur. Bangun. Jangan tahu sebab Allah dan malaikat, Allah Tuhan, malaikat makhluk. Allah dan malaikat yusalluna 'alal mutasahirin. Berselawat ke atas orang yang bangun sahur. Nabi punya suruh kita makan sahur. Nabi kata, minumlah walau seteguk air, segelas air. Sebab Nabi tahu puasa sahur mana ada orang makan lamb shank, mana ada orang makan apa nak barbecue, apa babi lagi, mana ada orang makan ABC, lancikang, ada ke? Tak ada. Nabi tahu sebab makan sahur Allah malah lah. Tambah-tambah ni kuliah lagi, sama witir lagi, more lagi, singgah kedai mamak pula 4 jam ni kan. Bubuh lagi roti naan, roti tisu, roti matang apa lagi. Senawah tidak buntal kata-kata. Tiba makin bang, tahu nyang. Tapi ingat, barakah berlaku pada bangun seketika. Ambil ayat tak kat kepala kata, tutup elok-elok atau buah dalam botol. Bang, bangunlah bang, ambil berkat. Cakap kat bini, cakap kat anak. Bangun dek, adik duduk sekolah, ambil berkat. Dia doa bagi adik jadi berjaya puasa. Adik dapat nombor yang baik. Baca minum. Bismillah, minum. Nak tidur biar ada lah. Jangan makin lah. Jangan makin awal sangat. Batu sahur paling baik yang terakhir sekali. Kalau kita ke 6 1 minit, 5.30 ke 5.45 tu cantik sangat waktu bangun sahur makan. Kalau dah habis makan awal sahur, tak buat tahajud, buat tahajud 2 salam. Witir dah buat dah witir, masa buat lepas tahajud. Boleh pilih. Boleh buat. Tu kena ingat. Dan yang terakhir, sedekah kena bagi banyak. Bagi banyak. Sedekah ni. Sampai Nabi ni bukan, dalam bahasa duit Nabi ada berapa pun. Tapi sahabat-sahabat kata, Nabi berbelanja, orang berkebajikan. Seolah Nabi tu ada duit paling banyak. Tapi nampak value or quality of donation. Itu nilai derma tadi ni. Ajwadun nas fi Ramadan. Jadi bagilah mana patut insya-Allah. Siapa-siapa yang tahu adik-beradik dia susah kat kampung. Hak Kelah Kelantan mungkin belah Dabung, belah Gua Musen, atau Gua Menatang balik sana. Lepas tu belah Kedah lah, belah Bali, belah Kok Diang, belah Jenyang, belah Sik, belah Ketih, susah. Hampa duk Terajaya, hampa PKP bahawa dapat gaji depa motong getah. Orang Kedah saya balik Kedah ni panas dah ilah Allah. Motong getah payah dah sebab daun dia gugur. Hampa telefon kata, "Kak, puasa macam mana? Abang Mat macam mana? Mai pak kita." Abang Mat macam tu lah nak motong tak boleh. Oh tu kau, betul? Makan apa ada lah. Mari makan apa? Makan ikan temenung je lah. Setiap hari duduk temenung, makan ikan temenung. Betul? Tak apalah, kak bagi nombor akaun. Cik nak bagi duit tak kak untuk bagi anak-anak makan, cik makan sedap sikit. Masuk 200. Rugi sangat ke?
Nabi kata sebaik-baik sedekah, sedekah untuk adik-beradik itu dulu. Nak kaya pun kayakan adik-beradik dulu. Jangan kira dengan apa. Kita dengki adik kita kaya pada kita. Faham tak? Faham tak? Panggil kita hasad. Adik kita kaya pada kita, kita dengki. Biar dia. Ya. Ini contoh dia. Kita tak boleh tengok pak menakan kita lebih kaya daripada pak kita sendiri. Ini panggil hasad adik-beradik. Keluar celah kangkang yang sama. Pasal apa agak? Ni. उसके दिल के अंदर गुण खराब हो गया, उसके दिल के अंदर गुण खराब हो गया, आपका जवाब नहीं कर सकते हो, क्यों पागल हो गया, dalamnya ada masalah. Tak macam kan? Kita sepupu kita senang, kita deki kan dia. Elah dia tu, kabel dia kuat. Nampak tak? Lepas tu Nabi kata, susah kita ni nak menghargai harta kita ni kepada kaum khabat dulu, kadang-kadang lebih orang lain dulu pada mereka. Ramadan, bulan rahmat, buat. InsyaAllah, moga kita ada kebaikan. Yang risau, the more you give, the more you get back. Allah bagi. Yang banyak pun lagi bagi banyak, lagi sikit pun Allah bagi balik yang banyak. Nak tak nak, kita atas jiwa ataupun hati kita insyaAllah. Dan jangan lupa akhir sekali, doa lah banyak-banyak, doa banyak-banyak insyaAllah. Moga Allah bagi rahmat kasih sayang pada kita. Ada kalangan kita ni bulan Ramadan ada kes perceraian. Setakat ni baru seminggu tahun lepas ada kes perceraian. Baik isteri tak tertanggung tengok suami dia melarat hidup. Tadi tak boleh terima keadaan suami dia. Atau suami begitu keadaan tak sabar dengan panggil isteri, pukul memukul. Bahkan ada di kalangan ustaz-ustaz pun dia buat macam tu juga. Maki hamun bini, ustazah maki ustaz. Ada juga macam tu kadang-kadang. Kenapa ini ujian? Kalau bulan puasa boleh bergaduh rumah tangga, di manakah rahmat Allah? Yang ni kita kata Ramadan mari dan balik tanpa diampunkan dosa, na'udzubillah min dzalik. Insya-Allah moga-moga penyampaian saya ini boleh sikit sebanyak berikan kebaikan dan manfaat kepada tuan-tuan dengar. Tak mahu cakap, dia ingat setengah jam lebih kurang kot no. Hampir dekat 40 minit juga. Betul ke? Berapa minit? 40. Live ke? Berapa minit lah? 42 minit, jadi cukup lah 42 minit. Itu pun kita main bebel-bebel je. Belum ceramah betul-betul lagi. Jadi saya takut nanti, selalunya saya pun tak apa suka. Saya buat witir selesai dulu buat ceramah. Jadi kalau buat witir kemudian ceramah kemudian, lama sikit orang merongot keluar dalam Facebook. Jangan tebuk solat tarawih. Ingat kami ni dah pencen ke? Faham tak? Keluar kan ni kan kenyataan. Yang salah siapa? Jakim juga salah. Dia salah tak kira. Jangan kami tak setuju tebuk salat kan. Payah juga kan. Ada orang tua-tua nak sembahyang 20. Dia tak ada kerja apa nak buat dah. Kan? Dia sembahyang 20. Yang anak-anak muda ni nak buat benda lain lagi kat luar, dia buat 8. Tak payah bergaduh lah. InsyaAllah penting sembahyang. Yang penting kita nak dengar usalli sunnatat tarawih. 2 ke, 4 ke, 6 ke, 8 ke, 10. Melantak diri dia. Yang penting jangan tinggal salat tarawih paling lemah 2 rakaat dia kena buat. Sambung pula masa kita nak bertahajud. Buat tarawih juga insya-Allah. Boleh? Lepas tu tutup dengan witir. Itulah tahajud kita. Walaupun namanya tarawih. Jadi insya-Allah yang baik tu Allah yang lemah saya. Jumpa lagi. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.